Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincang latih diri 5.7. Yang pertama, cari hasil tambah bagi setiap yang berikut. Okey. Jadi mula-mula sekali daripada jujukan nombor yang diberi, kita keluarkan A dia. A adalah sebutan yang pertama, 0.02. Okey. Kemudian keluarkan R dia. R dia kita ambil yang kedua, sebutan yang kedua bahagi dengan sebutan yang pertama. Okey, jadi awak akan dapat 2. Dia sebutan ni sampailah T12. Jadi kalau cari hasil tambah, maksudnya kita akan cari hasil tambah 12 sebutan pertama. Okey, 12 sebutan pertama bermaksud T1 tambah T2 tambah T3 sampailah kita tambahkan T11, T12. Jadi hasil tambah 12 sebutan pertama adalah hasil tambah daripada sebutan pertama hinggalah sebutan ke-12. Itu maksud S12. Kalau T3 sebutan ke-3. Kalau S3 maksudnya hasil tambah 3 sebutan pertama. Jadi, rumus SN adalah, cikgu tulis rumus dulu ya. A, okey. R dia kita dapat 2, jadi kita akan guna rumus Rn tolak 1 per dengan R tolak 1. Okey. Dia ada 2 rumus. Yang satu lagi adalah 1 tolak R. Jadi kat sini pun sama 1 tolak R kuasa N untuk sebelah atas. Okey, jadi kita buat yang ni dulu. A dia adalah 0.02. R 2 kuasa N dia adalah 12 tolak 1 bahagi dengan R 2 tolak 1. So, kita tekan kalkulator. Kalkulator. Okey. Jadi, cikgu akan kira daripada dalam dulu. 2 kuasa 12. Okey. Tolak 1 sama dengan 4095. Lepas tu darab dengan yang sebelah luar 0.02. Okey, jadi dapat 81.9. Okey, seterusnya soalan B. Kita ada P kuasa 3, P kuasa 5 dan seterusnya P kuasa 21. Okey, jadi soalan dia nak apa? Cari hasil tambah. Jadi kita kena cari hasil tambah sampai sebutan ni lah. Okey, jadi yang pertama kita keluarkan A sama dengan P. Keluarkan R, ambil sebutan kedua, P kuasa 3 bahagi dengan sebutan pertama P. Jadi kita akan dapat P, yang ni 1, 3 tolak 1 jadi dapat P kuasa 2. Okey, jadi kita nak kena tahu ni sebutan keberapa. Macam soalan A tadi dia dah bagi tahu sampai T12. Ni kita tak boleh ambil T21 sebab ni kan 1, 3, 5. Kecuali awak boleh kira satu-satu. Yang pertama P1, lepas tu yang kedua 3, 5, 7, 9. Kira sampai 21 macam tu boleh. Ataupun kita guna rumus. Maksudnya ini adalah tak tahu T yang keberapa, kita anggap sebagai Tn. Okey. Kalau dia sampai 21, okey lagi lah. Kalau sampai 101, takkan nak kira dengan jari satu-satu kan. Okey. So, kita guna rumus Tn. Tn sama dengan P21. So, P ni patut urut kecil ni. Cikgu terbuat atas. Okey. Jadi, Tn, ingat lagi rumus Tn. Tn adalah A, R, N tolak 1. Okey, ini adalah rumus Tn. Okey, Tn sama dengan. Jadi, Tn kita ganti P kuasa 21 sama dengan A kita ganti P
R kita ganti P kuasa 2. Lepas tu N tolak 1. N tolak 1, N tolak 1 lah. Okey. P ni kita pindah ke sebelah sana. Dia akan jadi P kuasa 21 bahagi dengan P. Jadi sini tinggal P kuasa 2. N tolak 1. Jadi yang ni cikgu kurungkan N tolak 1. Okey. Jadi P 21 sini 1. 21 bila bahagi indeks tolakkan jadi P kuasa 20. Okey, jadi kita ada P kuasa 20 sama dengan P kuasa 2 N tolak 1. Okey. So kita samakan dia punya indeks lah sebab asas dia dah sama. So kita samakan indeks. So 20 sama dengan 2N tolak 2. Cikgu darabkan terus ya. Okey, 2N. Yang ni pindah jadi 22. So N sama dengan 11. Okey, maksudnya kita kena cari S11 lah. S11 sama dengan. Okey, rumus tadi. Mula-mula start dengan. Cikgu tulis kat sini. Sn sama dengan A. Okey. So, A dia adalah P. P apa tadi? P. A dia adalah P. Lepas tu R kuasa N. R dia adalah P kuasa 2. Lepas tu kuasa N. Kuasa N. N dia 11 lah. Ni 11 ya. Okey. Tu 11. Lepas tu tolak 1. 1 ni besar tau. Bukan 1 besar macam kuasa ni. Okay, ni per dengan R tolak 1. Jadi P kuasa 2 tolak 1. Okey, kemudian P kat luar. Dalam kurungan P 2 darab 11 22 tolak 1 per dengan P kuasa 2 tolak 1. Jadi kita nak selesaikan, nak ringkaskan lagi pun tak boleh dah. Tinggal macam tu je lah. Jadi ni jawapan dia. Lagi ni jujukan nombor dia hinggalah ke 15 sebutan pertama. Okey, mula-mula keluarkan A 1/2. R kita bahagikan 3/2 bahagi dengan 1/2. Okey. Jadi, tekan kalkulator 3/2 bahagi dengan 1/2. Okey, awak akan dapat 3. Seterusnya, nak cari apa? Nak cari hingga 15 sebutan pertama. So, nak cari S15. Okey, mana rumus tadi? Okey. Rumus ni kita gunakan untuk R besar pada 1. Okey, jadi R tu kalau kita moduluskan, kita dapat besar pada 1. Maksudnya kita akan guna rumus ni. Okey. Jadi yang ni 3. Jadi 3 besar pada 1. So kita akan guna rumus ni lah. A dia 1/2. R kuasa N jadi 3 kuasa 15 tolak 1 per dengan R dia 3 tolak 1. Okey. Ditekan kalkulator. 3 kuasa 15 tolak 1 sama dengan dulu. Lepas tu darab dengan 1/2 ataupun boleh bahagi 2. Okey, darab 1/2. Okey, sama dengan, lepas tu bahagi dengan 3 tolak 1, 2. Jadi dapatlah 3 apa tu? 3 juta. Okey, 5, 8, 7, 2, 2,
6.5. Common ni tak buat pun tak apa. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Cari bilangan sebutan jika hasil tambah janjang ni ialah 4, 3, 6, 8. Okey, so dia bagi rujukan dia 3,500, 700, 140. So kita keluarkan A dia dulu, sama dengan 3,500. Keluarkan R dia. Okey, jadi tekan kalkulator, 700 bahagi dengan 3500. Okey, jadi dapat 0.2. Jadi soalan dia kata cari bilangan sebutan jika hasil tambah dia. Hasil tambah ni maksudnya SN. SN sama dengan 4368. Jadi 4368 ni adalah hasil tambah sebutan dia lah, tapi dia tak tahu N ni berapa. Kita nak suruh cari N ni sama dengan berapa. Okey. Jadi kalau kita nak tahu N ni sama dengan berapa, maksudnya kita kena buat apa? Kita kena guna rumus SN. Okey. Jadi kita akan guna rumus SN. Sebelum tu kalau kita tengok sini, SN sama dengan A. Yang ni kita tak boleh guna rumus yang atas ni. Sebab kalau kita tolak 0.2, tolak 1, kita akan dapat negatif. Jadi kalau nak check, boleh ke tak guna rumus tu, kita kena check bawah ni. Kalau dapat negatif, maksudnya salah rumus. Okey, jadi kita kena guna rumus yang satu lagi ni. 1 tolak Rn. Sebab R tu kecil. Jadi kalau kecil, 1 lah tolak dia. Sebab tu kita kena jadi besar sikit. Baru orang takut nak tolak kita. Okey, 1 tolak R. Jadi jangan jadi orang besar je, markah kena besar. Baru orang tak pandang kita dengan sebelah mata, dia buka luas-luas. Okey. Jadi kita guna rumus SN yang ni, kita ikut rumus SN. SN adalah apa dia? Kita ganti bawah ni. SN adalah 4368. Okey. Lepas tu sama dengan, lepas tu A 3500 kurungan, ada 1, ada tolak R 0.2 kuasa N, tak tahu buat N. Okey. Per dengan 1 tolak R dia 0.2. So kita akan selesaikan yang mana boleh selesai. So yang ni 3,500 dengan ni boleh bahagikan. Tak. Yang ni kita boleh darabkan sebelah sini. 1 tolak 0.2 akan dapat 0.8. Jadi pindah sebelah sini dia akan jadi darab. Darab 0.8 Okey, cikgu catat kat sini je. Jadi 4368 darab dengan 0.8 sama dengan 34944. Lepas tu yang ni kita akan pindah ke sebelah sana, dia akan jadi bahagi. Jadi bahagi dengan 3500 sama dengan. Jadi kita akan dapat 0.9984. Faham tak? Yang ni jadi darab, yang ni pindah jadi bahagi. Lepas tu tinggallah yang dalam kurungan ni. 0.2 kuasa N. Okey, yang kita nak ni N ni, tak eloklah depan dia negatif. Kita pun suruh dia pindah belah sana. Pindah belah sini, dia pun berhijrah. Dia jadi baik dah, positif. 1 ni memang duduk belah sini je. Lepas tu ni geng dia nombor pindah. Pindah datang sini, positif jadi tolak. Okey, bila pindah sama dengan tukar tanda. Okey, seterusnya kita selesaikan ni. 1 tolak 0.9. 1 tolak angsa akan dapat 0.0016. Okey, jadi kita kena cari
kena samakan asas. Okey, ni 0.2 kuasa N, yang sebelah sini pun kena asas dia 0.2. Jadi kita cari 0.2 kuasa berapa? Dapat 16. Kalau 2 kuasa berapa dapat 16? 2 kuasa 4 kan? Okey. So kita pun testing point 2 kuasa 4. Dapat sama. Maksudnya betul lah. 0.2 kuasa 4 dapat 0.0016. Bila asal dah sama, kita samakan indeks N dengan 4 samakan. Jadi kita dapatlah jawapan dia. Bilangan sebutan dia adalah 4. Okey. Okey, seterusnya nombor 3. Sekeping kertas berbentuk segi empat sama. Ni cikgu lukis ni segi empat sama. Dipotong kepada 4 bahagian. Okey, potong 4. Jadi dapatlah 4 bahagian. Okey, lepas tu setiap bahagian itu dipotong kepada 4 bahagian kecil lagi. Okey, jadi kalau kita buat jujukan dia, mula-mula ada 1. Lepas tu dia kerat lagi, jadi 4, jadi 16. Okey. Tunjukkan bahawa bilangan segi 4 yang dipotong membentuk suatu janjang geometri. Jadi kalau kita nak buktikan dia janjang geometri, kita kena cari R dia. Okey. Jadi R dia, R yang pertama. Okey, sebutan kedua bahagi sebutan pertama. Okey, jadi 4 bahagi 1 dapat 4. Okey, kemudian R yang kedua sama dengan ambil sebutan ketiga bahagi dengan sebutan kedua. Jadi kita akan dapat 4 juga. Jadi R1 sama dengan R2. So dia adalah janjang geometri. Gitu je. Okey, cari jumlah segi 4 sama yang diperolehi jika proses itu diulang sebanyak 6 kali. Okey, jadi ni diulang lagi sebanyak 6 kali. Jadi takkanlah kita nak lukis sampai 6 kali, ni baru sampai 4. So dia nak jumlah segi 4. Kalau kita nak cari macam biasa ni, kita boleh lah. Okey, jadi R dia 4, maksudnya kita nak dapat sebutan yang selepas tu, kita akan darab 4. Darab 4. Okey, darab 4. Sampailah 6 kali. Okey, lepas tu kita kena tambah semua tu. Sebab dia nak hasil tambah. Okey, cari jumlah segi 4. Kita tambahlah. Okey, kalau kita guna rumus, Sn sama dengan Sn adalah S6 lah. Sn sama dengan Okey, kita nak guna rumus yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Okey, kita kena guna rumus yang kedua. Rumus yang pertama. Okey, sebab 4 tolak 1, jadi dapatlah 3. Sorry, cikgu duk fikir benda lain tadi, tu yang jadi tersasar jawapan. Okey, A dia adalah 1. Okey, lepas tu rumus dia R dia 4 kuasa 6 tolak 1. Oops, kena 16 kat tepi tu, abaikan ya. Okey, lepas tu 4 tolak 1. So kita tekan kalkulator daripada dalam ni. Okey, 4 kuasa 6 tolak 1 sama dengan, okey, lepas tu darab dengan 1. Tak payahlah. Okey, bahagi ni 4 tolak 1, 3. So bahagi 3. Dapatlah 1365. Jadi hasil tambah dia adalah 1365. Kalau pelajar confuse nak guna rumus Sn yang mana, kalau guna cara biasa, 16 kita darab 4. Sebab kadang-kadang pelajar dalam PX dia guna juga cara yang dia fikir logik kan. Jadi ni 64. Lepas tu darab 4 lagi. 64 darab 4 lagi. 256. Lepas ni baru 5 kan. Lagi sekali darab 4 lagi. Dapat 1024. Dia tulis bawah ni 1024.
So, kita tambahlah 1024 tambah 256 tambah 64 tambah 16 tambah 5. Okay, jadi dapatlah 1365. Dapat sama juga. Okey.